Baiklah, kita kembali lagi di Rampai Pagi edisinya. Hari ini kami akan membawakan wawancara virtual yang pertama untuk hari ini. Wawancara secara virtual segmen Cyber Security Brunei. Kita akan berbicara mengenai apa, ada penonton? Kita akan membawakan mengenai dengan keselamatan siber. Dan yang telah pun berada di talian untuk membincangkan perkara ini ialah Siti Khadijah Haji Ismail yang telah pun berada di talian. Apa kata kita terus saya sapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Syukur Alhamdulillah. Baiklah. Puan ada Hindi dan Puan Hani. Alhamdulillah. Kita ni pun sihat juga, ceria dan sangat tidak sabar ni ingin mengetahui mengenai dengan topik kita ni pada pagi ini, iaitu mengenai dengan keselamatan cyber. Memang selalu kita ni bincangkan, tetapi kali ini adalah edisi Ramadan. Keselamatan cyber sewaktu Ramadan. Jadi sebagai mukadimah ni Puan, boleh Puan terangkan lebih lanjut mengenai dengan topik yang ingin disampaikan pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Dini, Puan Hani dan para penonton sampai pagi pada hari ini. Alhamdulillah segmen Bruset bersiaran lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan ancaman-ancaman jenayah cyber. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini dan memberikan peluang kepada pihak Cyber Security Brunei untuk mengongsikan dan memberikan lagi pelbagai isu semasa mengenai ancaman-ancaman jenayah cyber yang berlaku pada masa ini. Topik yang dibincangkan hari ini adalah mengenai keselamatan cyber edisi Ramadan, di mana kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai beberapa isu jenayah cyber yang sering berlaku sepanjang bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Betul. Alhamdulillah, satu mukadimah yang cukup menarik sekali. Rasanya ada penonton yang menyaksikan pun memang indah sabar lagi akan mengetahui seperti yang Hani katakan, memang sering kita diberikan, sering kita dibincangkan mengenai dengan keselamatan cyber. Tapi ini dikhususkan untuk bulan Ramadan. Mungkin seterusnya Puan, boleh kita bincangkan lagi, perincikan lagi dengan lebih lanjut mengenai dengan keselamatan cyber di bulan Ramadan ini Puan. Silakan. Secara umumnya ada beberapa maklumat viral ataupun tular yang sering berlaku ketika menjelangnya bulan Ramadan. Akan saya huraikan lebih lanjut jenis-jenis penularan yang pernah dan sering terjadi ataupun berlaku di negara ketanya, negara Brunei Darussalam. Seperti yang dikongsikan di kaca skrin, berikut adalah beberapa contoh maklumat tular ataupun viral. Pertama, spekulasi mengenai pengumuman penglihatan anak bulan. Ini termasuk pengumuman penglihatan anak bulan Ramadan dan anak bulan Syawal, di mana berita yang tidak sahih ataupun tular sebelum pengumuman rasmi. Yang kedua, mesej mengenai senarai restoran ataupun harga buffet yang belum dikemas kini. Selalunya ini berkaitan dengan buffet juadah berbuka puasa, di mana maklumat berikut mengandungi senarai nama-nama restoran yang menyediakan servis buffet untuk berbuka. Dan yang ketiga, kandungan keagamaan yang tidak sahih seperti hadis palsu dan ada jua yang berunsurkan mesej berantai. Contohnya mesej seperti mengandungi hadis palsu dan di hujung mesej tersebut mengarahkan pembaca untuk mengirim mesej berikut ke 10 orang dan sebagainya. Jadi perkongsian yang cukup menarik sekali dan rasanya kita ni semua termasuk penonton yang menyaksikan sampai pagi hari ini dapat merelate Puan. Rasanya macam contoh yang kedua tu Puan mengenai dengan menu-menu buffet di mana akan makan buffet dan sebagainya, dan contoh yang pertama mengenai dengan spekulasi nampak anak bulan dan sebagainya tu sering tadi dapat, sering tadi terima. Apatah lagi yang kedua pasal buffet ni rasanya dalam 2-3 hari ini akan mula disebarkan. Betul sekali. Mengenai dengan buffet, rupa-rupanya itu buffet mengenai dengan 3 tahun yang lepas tidak lagi apply, tidak lagi benar untuk pada masa ini. Kali sampai ke restoran itu tutup sudah. Rupanya tutup sudah, tidak lagi ada. Tidak lagi exist ni orang di negara Brunei Darussalam. Yang ketiga mengenai dengan kandungan keagamaan tadi juga adalah salah satu salah satu pengisian yang boleh dijadikan maklumat palsu yang tersebar. Jadi apakah nasihat Puan ni kepada orang ramai, saranan Puan bagi mereka bagaimana caranya untuk mengetahui bahawa ini adalah mesej-mesej maklumat palsu dan apakah yang harus kita ni lakukan bersama?
Langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil yang disarankan berpandukan kepada amalan terbaik ataupun best practices adalah seperti berikut. Pastikan mesej yang diterima itu daripada sumber yang sahih. Berhati-hati apabila menerima mesej terutama yang mengandungi pautan ataupun link. Periksa foto dan media dengan teliti. Perhatikan mesej yang kelihatan berbeza sebelum biasanya seperti ejaan yang salah. Maklumat seperti foto, rakaman audio dan video dapat diubah untuk mengelirukan pembaca ataupun penerima. Berhati-hati apabila menerima mesej yang dihantar kepada orang lain. Kalau WhatsApp, kita boleh nampak dari mesej yang dihantar kalau ada perkataan forwarded. Sentiasa diingatkan bahawa berita palsu sering dijadikan bahan viral. Oleh itu, pastikan kesahihannya terlebih dahulu. Tadi Puan ada mengatakan mengenai dengan pautan link. Berhati-hati apabila sebelum menekan pautan link itu, kerana apa yang sebenarnya ditakuti daripada pautan link itu sebenarnya sebab kita tahu yang mungkin itu adalah satu yang palsu. Tetapi ada yang mereka juga ingin mencuba, jadi ingin mengetahui ni apakah dia risikonya kalau mereka sekiranya tertekan tu mengenai dengan link tersebut. Risiko berkongsi maklumat tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, kecurian identiti, di mana si penipu boleh mendaftar apa saja perkhidmatan menggunakan nama Auda dan Auda akan bertanggungjawab terhadap perkhidmatan tersebut. Contohnya, orang yang tidak bertanggungjawab boleh mengubah maklumat seperti akaun bank kepada maklumat lain dan menghantarnya kembali kepada grup ataupun kumpulan yang lain. Yang kedua adalah doxing. Auda ataupun mangsa mungkin berisiko untuk diganggu atau diancam melalui maklumat-maklumat yang dikongsikan. Yang ketiga adalah kemudaratan fizikal. Buktiran Auda mungkin boleh digunakan oleh stalker ataupun pengintai untuk membahayakan diri Auda sendiri. Dan yang terakhir sekali adalah privacy. Foto Auda boleh digunakan tanpa pengetahuan ataupun persetujuan Auda. Antara amalan terbaik untuk menolong melalui media sosial ini ialah jangan berkongsi maklumat peribadi, jangan balas email, teks atau yang meminta maklumat peribadi atau kewangan dan jangan klik pada pautan dalam mesej. Sekiranya Auda perlu untuk mengongsikan maklumat peribadi Auda, pastikan untuk dikongsikan kepada orang yang dipercayai sahaja. Sebolehnya kongsi maklumat tersebut melalui medium yang mempunyai privacy seperti inbox, bukan melalui komen ataupun post yang dapat diakses ataupun dibaca oleh orang awam. Okay. Baik Puan, mungkin kalau tadi boleh ingatkan kembali imbas kembali perkongsian daripada pihak Puan tadi mengenai dengan contoh-contoh mesej-mesej yang telah pun diviralkan yang berunsurkan palsu dan sebagainya Puan. Kalau kita ni boleh tanyakan lagi kepada pihak Puan, mungkin kalau Puan ingin menambah sebuting duanya orang, satu dua perkara lagi jenis cabaran dalam talian di bulan Ramadan Puan. Ada lagi satu jenis cabaran di dalam talian di bulan Ramadan 2, berkongsi maklumat peribadi orang yang berkeperluan atau memerlukan dengan tujuan untuk menghubungi mereka bagi menghantar sedekah. Ini selalu terjadi pulangnya. Alhamdulillah di negara Brunei Darussalam masyarakat kita ni sering tolong-menolong ataupun prihatin terutama sekali di bulan Ramadan. Akan tetapi niat baik kita ni mungkin membawa padah jika kita tidak berhati-hati. Okay? Seperti yang tertera di skrin, ini adalah contoh di mana butiran peribadi orang yang berkeperluan dikongsikan di media sosial secara terbuka dengan tujuan agar orang dapat menghubungi mereka dan menghantar sedekah ataupun bantuan. Kita boleh mengongsikan butiran peribadi tersebut tetapi janganlah secara terbuka. Habis kita boleh komen kondisi orang yang berkeperluan tersebut, tapi gunalah cara PM tepi ataupun daripada inbox jika ingin mengetahui butiran tersebut. Harus kita ingati jika kita mesti berwaspada dan hanya dikongsikan kepada orang yang dapat dipercayai sahaja. Okay, maksudnya jangan yang boleh dibaca oleh orang awam lah. Jadi itu adalah salah satu cabarannya. Bolehkah ini dikategorikan sebagai scam ni Puan?
scam sedekah kah? Adakah itu yang dimaksudkan dengan mereka yang meminta sedekah tetapi didapati rupa-rupanya bukan? Boleh ditakuti scam. Jadi itu sebabnya kita ni mesti berhati-hatilah kalau kan mau tahu juga butiran apa yang terjadilah kepada sekiranya ada yang memerlukan ini. Jadi kalau boleh kita PM tepilah, jangan di komen. Takut saja scam, takut ada yang menipu. Ini yang kita takutilah. Mungkin Puan kalau boleh diulaskan lebih sedikit lagi Puan mengenai dengan seperti yang Puan kongsikan dan Hani tanyakan kepada pihak Puan tadi, scam-scaman ya, meminta sedekah dan sebagainya. Tambahan lagi dalam bulan Ramadan, kita ni juga orang Brunei memang kita ni sikap bermurah hati, pemedulian. Jadi kalau dari segi modus operandinya ni Puan, apa sebenarnya macam kalau untuk meminta sedekah ni, adakah mereka selalunya menginginkan kita ni untuk membuat pemindahan dana, pemindahan wang melalui online transfer ataupun pemberian cash ni Puan? Macam mana menurut pengalaman kita Puan? Maaf, apa tadi soalannya yang terakhir? Jadi kalau sekiranya terjadinya ni mengenai dengan scam ni, bagaimana mesejnya selalunya yang diberikan dan bagaimana caranya supaya kita ni dapat mengenal pasti yang mungkin ini adalah satu scam? Mungkin ada contoh-contohnya yang pernah Puan saksikan selama ini semasa berada sebagai seorang di penganalisa keselamatan cyber, dan juga mungkin tips selanjutnya kepada orang ramai bagi mereka dapat mengenal pasti yang rupa-rupanya yang ini adalah bukan yang betul. Selalunya yang ada pada scam ni, selalunya kalau kita kan tahu mesej itu scam ataupun tidak, selalunya scam ni ia ada mengandungi pautan, ada link tu dalam mesejnya. So kita ni Indah tahu link itu boleh membawa kita kepada yang lain. Okay, maksudnya di sini kadang-kadang link itu meminta kita ni punya maklumat peribadi ya. Jadi kalau boleh, kalau ada menerima mesej seperti ini, kalau boleh kita hapus terus, jangan diklik pada link ataupun pautan tersebut. Ditakuti sahaja ia akan meminta kita ni punya maklumat peribadi. Betul. Untuk kebaikan si peminta ni lah. Jadi sebolehnya dielakkan lah. Betul. Yang ditakuti juga Puan mungkin akan meminta detail bank account dan sebagainya untuk memudahkan transaksi pemindahan dana dan sebagainya Puan. Memang satu perkongsian yang penting sekali. Tambahan lagi berpandukan contoh-contoh yang kita berikan tadi Puan dalam bulan Ramadan ini, tak peluang scammer-scammer sana mengambil mungkin dari pasalnya kealpaan kita ni barangkali juga barang macam ini mudah dan terjerat. Tadi jadinya perkongsian ini memang cukup penting sekali lah. Terima kasih kami ucapkan daripada Rampai Pagi kepada pihak Tuan dalam sama-sama tanya Puan memberikan maklumat ini kepada orang ramai. Jadi untuk soalan terakhir berapa untuk akhirnya ni Puan, bagaimana caranya untuk orang ramai dapat menghubungi Abis Kita untuk sebarang bantuan? Silakan Puan. Berikut dikongsikan cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi apa saja jenis insiden berkaitan dengan jenayah cyber. Habis kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@bruset.org.bn, talian hotline 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam. Boleh anytime, boleh call, dan di talian 717-0766 bagi pengguna WhatsApp. Selalunya ada yang malu-malukan call, jadi boleh WhatsApp kami juga di 717-0766. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Dan maklumat lebih lanjut mengenai keselamatan cyber boleh didapati di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info. Di mana laman web tersebut adalah inisiatif daripada pihak Bruset yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan keselamatan melayari internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat Brunei terutamanya.
Baiklah, terima kasih Puan Siti Khadijah binti Haji Ismail, seorang penganalisa keselamatan cyber dari Cyber Security Brunei. InsyaAllah ianya akan memberikan manfaat kepada kita dan juga orang ramai dan mempertingkatkan lagi pengetahuan kita ni dan kesedaran kita ni, kesedaran kita dalam menggunakan internet dan kemudahan cyber ini. Terima kasih Puan, dan insyaAllah kita ni akan berjumpa lagi. Jika dari Puan.